Selamat sejahtera murid-murid semua. Apa khabar? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Moral tahun 2, unit yang ke-12. Tajuk Kerjasama Meringankan Beban Keluarga. Bahagian yang kedua. Kita akan lihat buku teks muka surat 85. Sebelum itu, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 12.3, iaitu menjelaskan kesan bekerjasama dan tidak bekerjasama dengan ahli keluarga. 12.4, menzahirkan perasaan apabila melaksanakan tugas bersama-sama keluarga. Baiklah murid-murid, kita terus ke buku teks muka surat 85. Buku teks muka surat 85, tajuknya ialah Kerjasama Keluarga. Mari menyanyi. Kita kena menyanyi lagu ni. Kita kena menyanyi lagu. Dan arahannya yang bawah sekali, murid menyanyi lagu mengikut rentak lagu Rasa Sayang. Mengikut rentak lagu Rasa Sayang. Okey. Kalau lihat dekat sini ada imbas saya ni. Dekat kod ni ada imbas saya ni. Dalam ni ada lagu dia, lagu Rasa Sayang. Cikgu pasangkan lagu, kamu nyanyi. Okey, sedia? Okey, 1, 2, mula. Kerjasama, hey kerjasama keluarga. Hey mari adik kakak kita bantu semua. Kerjasama, hey kerjasama keluarga. Hey mari adik kakak kita bantu semua. Mari kita bekerjasama untuk tangan ringankan beban. Buat kerja bersama-sama, hati riang irau hubungan. Kerjasama, kerjasama keluarga. Mari adik kakak kita bantu semua. Kerjasama, kerjasama keluarga. Mari adik kakak kita bantu semua. Mari adik kakak dan abang kemas rumah juga halaman. Indah bersih hati pun senang. Hidup sihat ceria dan aman. Kerjasama, hey kerjasama keluarga. Hey mari adik kakak kita bantu semua. Kerjasama, hey kerjasama keluarga. Hey mari adik kakak kita bantu semua. Macam mana murid-murid? Kalau murid-murid tak puas, murid-murid boleh nyanyikan lagi berulang kali. Nyanyi lagi berulang kali. Sampai puas. Boleh berulang kali. Okey? Sekarang ni dah nyanyi, kita tengok dia punya isi dalam tu. Tentang apa? Kerjasama keluarga. Mari bernyanyi. Kerjasama, hey kerjasama keluarga. Nampak tu gambar tu. Dia bergotong royong, bersama-sama, kerja sama-sama membersihkan longkang dekat tepi rumah. Hey, mari adik kakak, kita bantu semua. Mari kita bekerja sama. Hulu tangan ringankan beban. Buat kerja bersama-sama. Hati riang erat hubungan. Ni pantun ni. Kerjasama, hey kerjasama keluarga. Hey, mari adik kakak, kita bantu semua. Mari adik, kakak dan abang kemas rumah juga halaman. Indah bersih, hati pun senang. Hidup sehat, ceria dan aman.
Kerjasama, hei kerjasama keluarga. Hei mari adik kakak kita bantu semua. Cuba tengok apa arahan bawah ni. Lengkapkan jadual berdasarkan lagu. Kita suruh kita lengkapkan jadual ini. Ini jadual ni. Cara bekerjasama. Macam apa cara bekerjasama? Kemudian perasaan setelah bekerjasama. Mari kita bekerjasama, hulur tangan dengan beban. Buat kerja sama-sama, hati riang, erat hubungan. Cara kerjasama, buat kerja rumah. Buat kerja rumah bersama-sama. Ni kemas rumah. Jadi dia punya perasaannya ialah perasaan riang, perasaan ceria. Baiklah murid-murid, kita sambung dengan kesan bekerjasama dan tidak bekerjasama dengan ahli keluarga. Kita bekerjasama dengan ahli keluarga, apa jadi? Kalau kita tidak bekerjasama, apa jadi? Dia ada dia punya kesan dia. Kesan dia. Semua benda ada kesan ya. Apa yang kita buat ni, semua di muka bumi ni akan ada kesan. Jadi sebab kita kalau nak buat satu benda tu, kita kena berhati-hati supaya kesan tu tidak buruk, tidak menyusahkan orang dan tidak menyusahkan diri kita sendiri. Jadi kita kena berhati-hati. Okey, kita tengok mula-mula dekat atas ni perkataan puas hati, menjadi renggang. Puas hati ni maksudnya kamu suka kamu puas hati, kamu suka. Menjadi renggang. Menjadi renggang tu maksudnya hubungan kamu tu akan jauh. Hubungan tu jauh. Kemudian hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan. Family. Hubungan family. Masa dan tenaga. Masa dan tenaga. Kerja yang sukar. Kerja yang susah. Kerja lambat. Kita tengok jadual ni. Bekerja sama. Bekerja sama. Kesan bekerjasama. Kesan dia, kesan tidak bekerjasama. Maksudnya kesan yang tak baik, kesan yang negatif. Kalau tak bekerjasama, kesannya negatif. Kalau bekerjasama, kesannya positif. Kesannya baik. Kita tengok nombor 1 dulu. Kita nombor 1 dulu. Kesan bekerjasama. A. Mengeratkan hubungan kekeluargaan. Mengeratkan hubungan kekeluargaan. Kemudian kalau kita bekerjasama, kesan dia apa? Kesan dia memudahkan kerja yang suka atau susah. Cikgu tulis kat sini lah sebab kita nak fahamkan kan. Mana kerja-kerja yang susah tu akan menjadi mudah kalau kita bekerja sama. Kalau kita tak bekerja sama, kerja yang susah tu, yang mudah tu jadi susah. Tak bekerja sama tu maknanya bergaduh lah. Itu kemudian C, menjimatkan. Kalau kita bekerja sama, dia akan menjimatkan apa? Menjimatkan masa dan tenaga. Kerja kita jadi cepat kalau kita bekerja sama. Ini kalau dalam konteks keluarga, kalau kita bekerja sama, contohnya tadi membersihkan halaman rumah. Kalau ayah satu orang yang buat, mungkin habis 2 jam. Tapi kalau bekerja sama dengan kamu, dengan abang, dengan ibu, setengah jam aja dah siap. Sebab dia laju. Jadi dia dapat buat kita boleh buat benda yang lain. Itu kita menjimatkan masa dan tenaga tadi. Faham tak? Itu kebaikan dia. Apa pula yang tak baiknya? Apa yang tak baiknya, yang negatifnya kalau kita tak bekerja sama? Lawan bekerja sama apa? Kerjasama tu lawan perkataan bekerja sama apa? Mementingkan diri sendiri. Kita tak boleh mementingkan diri sendiri. Hubungan kekeluargaan menjadi kita renggang. Kakak dekat bilik atas, kamu dekat bilik bawah. Tak berjumpa.
Makan pun kadang-kadang aja sama berjumpa. Tak berjumpa. Jadi hubungan tu tak erat lah. Jadi renggang. Lawannya jadi renggang. Tak best. Tak bagus. Untuk keluarga ni tak bagus. Sebab orang yang paling perlu kita jaga hati dan perasaannya ialah ahli keluarga kita. Kalau ada apa-apa yang berlaku kepada kita, ahli keluarga kita lah yang akan nombor satu, mula-mula sekali akan tolong kita. Kawan-kawan yang ada di luar tu, mereka jauh. Mereka pun nak tolong juga. Tapi kerana mereka jauh, mereka pun ada urusan. Jadi, lambatlah pertolongan tu. Kadang-kadang tak ada pun pertolongan tu. Tapi ahli keluarga lah yang akan menolong kita. Jadi, kita kena jaga hubungan kekeluargaan. B. Sesuatu kerja lambat disiapkan. Contohnya, ayah nak cat rumah. Kalau ayah cat rumah seorang diri sahaja, mungkin memakan masa. Kalau cat rumah tu mungkin 3 hari. Tapi kalau kamu bekerjasama, 1 hari dah siap. Jadi cepatlah siap tu kerja. Kalau tak bekerjasama, kerja lambat lah. Macam tu. Jadi kita eloknya buat apa? Eloknya kita bekerjasama. Kemudian berasa tidak puas hati. Iyalah, macam mana tak puas hati? Apalah contoh? Sinki penuh dengan pinggan. Kamu dah makan dah. Kamu letak aje dekat pinggan, dekat dalam sinki pinggan tu. Kamu tak tolong basuh pun. Kemudian kakak pula yang kena basuh. Kakak puas hati tak? Pinggan kamu. Kamu lepas makan, kamu letak dalam sinki. Yang basuh kakak kamu. Kakak kamu puas hati tak? Mestilah tak puas hati. Jadi tu merasa perasaan tu. Perasaan tu akan ada. Jadi kita tak nak. Jadi hubungan tu jadi renggang lah. Kita tak nak benda tu berlaku. Okey, faham murid-murid ya? Kita tengok aktiviti yang ini. Baca pernyataan yang berikut dan kelaskan. Menjalin kemesraan. Kemesraan tadi mesra antara abang, kakak, ibu. Adalah adalah benda yang nak cakap, benda nak bergurau, nak berhubung. Ada modal, selalu ada modal. Kalau hubungan tidak yang sebelah ni, hubungan menjadi renggang, ada nak cakap tak? Tak nak cakap, masing-masing diam aja, tak tahu apa nak cakap. Kan tak bagus untuk keluarga kita. Hubungan menjadi erat, tidak dapat berjasa kepada keluarga, tidak dapat berjasa kepada keluarga, terutama ibu dan ayah menyematkan masa, hidup tidak berasa seronok, hidup rasa macam tak seronok lah, stres, tak aman, tak tenang, mengambil masa untuk menyiapkan suatu tugasan, lambat jadinya, meringankan tugasan. Okey, jadi ini dicampurkan pernyataan yang baik dan pernyataan yang tidak baik. Jadi di sini kesan bekerjasama dengan ahli keluarga, kesan tidak bekerjasama dengan ahli keluarga. Okey, jadi untuk menjimatkan masa kita menulis ni, apa kata kalau mana yang kesan memberi kerjasama ahli keluarga ni, kita tanda right. Yang tidak bekerjasama dengan ahli keluarga ni, kita tanda pangkah. Kita gunakan kita terus menjalinkan kemesraan. Kena fahamkan ni murid-murid ya, kesan daripada bekerjasama ni, fahamkan yang itu ya. Okey, menjalin kemesraan. Cuba ikut. Menjalin kemesraan. Ikut. Kuatkan suara kat rumah tu. Tak apa, belajar. Mak tak marah. Menjalin kemesraan ni, bekerjasama ke tak bekerjasama? Positif ke atau negatif? Menjalinkan kemesraan, kesan bekerjasama. Ni bagus kesan dia. Hubungan menjadi erat, menjadi rapat. Sentiasa sayang menyayangi. Kalau berjauhan tu rindu merindui. 3 hari kakak tak balik rumah,
pergi melancong. Tu dulu sebelum PKP lah. Oh, rindu betul. Kakak mana? Hari-hari tanya kakak mana. Bila kakak ada kat situ, tak tanya kakak mana dah jauh baru tanya kakak mana. Hubungan menjadi erat. Ya. Okay. Tidak dapat berjasa kepada keluarga. Ni tidak dapat berjasa ni, ini negatif. Tidak dapat berjasa. Kalau kita tak bekerjasama, kita tidak dapat. Ini tidak bekerjasama. Tidak bekerjasama, maka tidak dapat berjasa. Menjimatkan masa, kalau bekerjasama menjimatkan masa. Okay. Hubungan menjadi renggang kalau tak bekerjasama. Hidup tidak berasa seronok kalau tidak bekerjasama, tak seronok. Mengambil masa untuk menyiapkan satu tugasan kalau tak bekerjasama. Meringankan tugas kalau bekerjasama. Semuanya ada apa? Betul. Ada 4, ada 4. Macam itu cara dia. Jadi, kalau tugasan yang ada di depan mata, bolehlah kamu tulis dekat situ. Tapi ini cuma aktiviti kita bersama-sama untuk memahami tajuk. Tugasan lain tau. Tugasan lain. Ini kita nak memahami. Memahami apa itu bekerjasama. Bila kita selalu sebut nanti, kita akan ingat. Kita akan faham. Okey, apakah perasaan? Apakah perasaan apabila melaksanakan tugasan bersama-sama keluarga? Bila kita buat satu benda yang baik tu, apakah perasaan kita? Ni dalam kita kena tengok perasaan kita tu, ya. Kita tengok situasi dia bagi. Gambar tu tengok beria mengecat rumah tu. Tadi cikgu ada bagi tahu kan, aktiviti mengecat rumah. Situasi dia apa tu? Saya telah mengecat rumah bersama-sama ayah sebelum menyambut Tahun Baharu Cina. Kini rumah saya sudah cantik. Kalau rumah kamu cantik, kamu rasa apa? Kamu rasa apa kalau rumah kamu cantik? Rasa bangga. Kita lihat sini lah. Macam mana? Kita lihat sini. Rasa bangga. Rasa bangga, seronok. Cantik. Kalau kawan datang pun tengok, rumah cantik. Kalau ambil gambar pun, belah dekat grup family, wah cantik rumah belakang. Macam rumah baharu. Kan rasa bangga. Tak salah kita bangga. Tak salah. Macam kamu berjaya dalam peperiksaan atau berjaya dapat tempat yang pertama, ibu dan ayah kamu bangga. Itu tak salah. Boleh kita bangga. Nombor 2, kita tengok gambar. Gambar apa? Sedang berkebun, tanam pokok. Bukan main sibuknya tanam petik. Petik apa ni? Kacang panjang ke ni? Sibuk berkebun, ya. Okey, tengok baca. Pada hujung minggu, saya, abang dan kakak membantu ayah dan ibu di kebun sayur. Kami memetik sayur itu bersama-sama. Apa perasaan kamu? Dapat petik sayur. Apa lagi tu? Semua sayur lah tu. Tak ada buah kan? Sebab dia kebun sayur. Memetik sayur. Hasil daripada usaha kamu tu. Boleh dimakan. Boleh dijual. Kalau banyak lah. Boleh dibagi pada jiran. Pada keluarga. Pada datuk dan nenek. Seronok, masing-masing pun gembira dapat makan sayur yang segar daripada pokok. Kalau kat pasar tu dah berapa lama dah ni. Saya berasa, apa perasaan kamu? Gembira. Yang ketiga, saya dan adik bersama-sama menyediakan hidangan untuk makan malam. Kami dapat meringankan beban ibu di dapur. Bila kamu dapat meringankan beban ibu di dapur, ibu pun merasa apa ibu? Ibu rasa apa? Memanglah gembira. Lagi satu apa gembira? Rasa apa? Bahagia. Saya berasa, bukan ibu, saya berasa bahagia. Bahagia, seronok. Bahagia, seronok, aman, hati tenang. Tengok sebab apa?
Sebab dapat meringankan beban ibu. Ibu dah penat kerja, balik kena masak lagi. Tengok ayah pun balik tolong potong bawang. Ada potong bawang. Kan? Kamu bantu ibu, kan? Keluarga bahagia tu namanya. Okey, seterusnya. Ni aktiviti masih lagi berkaitan dengan perasaan kita apabila kita bekerjasama. Apakah perasaan kita? Okay, kita tak payah tulis, kita cuma bulatkan sahaja ya. Tulis jawapan yang betul dalam ruangan yang disediakan. Saya berasa apa dapat melaksanakan tugas bersama-sama keluarga. Kalau kamu dapat melaksanakan tugas atau membuat kerja bersama-sama dengan keluarga, apa perasaan kamu? Murid-murid? Sedih? Sedih. Cara pula sedih. Jadi gembira. Jadi jawapannya gembira. Jadi kita kena baca betul-betul, fahamkan, nanti dapat jawab soalan. Ni kalau soalan periksa keluar macam ni, mesti boleh jawab. Okey. Saya berasa apa apabila ayah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih setelah saya membantunya memungut buah belimbing di kebun. Memungut buah belimbing di kebun. Ini maksudnya apa tu? Maksudnya ayah dah petik buah belimbing ni tau. Ayah dah petik buah belimbing ke bawah. Kamu tolong pungut aja. Bukan petik tau. Buah belimbing tu kadang-kadang tinggi. Kadang-kadang tinggi buah belimbing ni. Kamu petik, dia jatuh kat bawah. Tahu tak ni belimbing ni apa? Tahu tak belimbing apa belimbing? Okey, cikgu tunjukkan. Ni. Nampak? Cikgu tunjukkan. Nampak tu? Inilah pokok belimbing. Ni pokok belimbing. Tu buah belimbing. Nampak? Bila ayah mengucapkan terima kasih setelah saya membantunya memungut buah belimbing di kebun. Jadi kamu rasa kecewa. Tahu kecewa. Kecewa ni sedih. Dihargai. Rasa dihargai. Macam tu. Saya apa? Sayang. Saya sayang. Saya sayang apabila rumah. Itu dia. Saya apa apabila rumah bersih dan kemas setelah membersihkannya dengan ahli keluarga. Saya sayang apabila tak pula saya sayang rumah. Saya berpuas hati, berpuas hati. Nombor 4. Saya berasa apabila majlis hari jadi adik yang dirancang bersama-sama keluarga berjalan dengan lancar. Buat majlis hari jadi, panggil saudara mara, ramai orang datang. Bukannya mudah. Nak kena buat persiapan, tempat makan minum, segala macam hiasan. Kemudian berjalan lancar pula. Tetamu gembira, happy, seronok, kan? Apa kamu perasaan kamu apa? Sedih? Takkan sedih, mestilah bangga. Seronok. Walaupun penat, tapi rasa seronok. Kelima, saya apa apabila nampak ibu tersenyum melihat kebun bunganya bersih dan kemas. Ni kerana kamu bekerjasama, tolong ibu jaga kebun bunga. Kebun bunga dijaga. Siram pokok bunga, kalau ada sampah dibuang, dicantik-cantik, disusun-susun pasunya. Jadi apa bila nampak ibu tersenyum, kamu apa? Kamu risau? Risau tu macam bimbang, takut. Tak adalah, kamu berpuas hati. Okey, nombor 6. Saya berasa apa? Saya berasa apa apabila ibu memasak masakan kegemaran saya setelah saya dan kakak membantunya membersihkan dapur. Dah kamu tolong bersihkan dapur, sapu sampah, mop lantai, mana-mana ada minyak tu kamu gosok, dah berkilat dah. Mak berkata terima kasihlah mak masakan kegemaran kamu. Apa kegemaran kamu? Ketam.
Ketam ketam masak sambal. Mak tahulah apa kegemaran kamu kan. Mak tahulah. Kadang-kadang bukan apa sangat. Masak bubur je kamu dah seronok. Mak pandai masak bubur saya merasa gembira Okey. Saya berasa apa? Bimbang ke, seronok ke, bekerjasama bersama-sama abang dan datuk mencuci kereta. Bimbang ni takut. Takkan takut. Mestilah seronok. Okey, saya berasa apa? Gembira ke sayu? Sayu ni sedih. Dapat membantu ibu di dapur. Tak, mestilah gembira sebab kamu ikhlas. Lainlah kamu dipaksa. Kalau dipaksa tu memanglah sayu. Sedih je kamu kan. Dipaksa. Janganlah macam tu. Bukan selalu pun ibu suruh. Ibu pun saja nak mengeratkan hubungan dengan kamu. Nak cari juga alasan. Nak borak-borak dengan kamu temankan dia. Dia rasa seronok ada teman. Macam tu. Nombor 9. Saya berasa apa? Gembira dihargai apabila dapat menemani nenek di taman. Kalau temankan nenek tu kamu gembira lah. Kamu gembira. Nombor 10. Saya berasa apa? Bangga ke sedih? Saya berasa bangga atau sedih? Mempunyai ahli keluarga yang saling membantu dan bersama menjalankan sesuatu tugas. Ini bangga. Ini semuanya yang positif. Semuanya yang positif. Untuk tugasan, kamu buat muka surat 65 sahaja. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang kesan amalan kerjasama dalam keluarga. Okey. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang kesan amalan kerjasama dalam keluarga. Kesan amalan kerjasama dalam keluarga. Nombor 1, kerja yang dilakukan dapat apa? Kerja yang dilakukan dapat. Cikgu sebut, kamu akan tulis. Kerja yang dilakukan dapat disiapkan dengan cepat. Okay. Kamu tulis Nombor 2, dapat apa? Mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga. Yang ketiga, menjimatkan masa dalam menyiapkan tugasan. Nombor 4, masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan mudah. Okey, bahagian C. Perasaan apabila bekerjasama dengan keluarga. Apakah perasaan? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, nombor 1. Tulis mana-mana tak apa. Nombor 1, bangga. Nombor 2, gembira. Mana-mana tulis tak apa. Nombor 3, suka. Nombor 4, puas hati. Okey, kamu tulis jawapan itu di dalam aktiviti muka 65 dalam buku murid-murid. Kalau untuk murid-murid yang lain yang tak ada buku tu, kamu bolehlah tulis dekat buku tulis. Tulis semula kat buku tulis latihan ni. Kamu isikan jawapan. Jadi itu tugasan kamu, evidence kamu menghadiri kelas ini dan kamu membuat tugasan yang diberi. Bila kita buat tugasan ni, bila kita menulis ni, kita akan bertambah ingat lagi. Okey, baiklah murid-murid, sampai sini sajalah pengajaran cikgu pada minggu ini. Cikgu harap kamu faham dengan pelajaran kita. Cikgu harap kamu mengetahui bahawa kalau kita bekerjasama, dia akan mendatangkan kesan yang positif, kesan yang baik apabila kita bekerjasama, dan dia akan menimbulkan perasaan yang positif, yang telah dibincangkan, yang telah disebutkan tadi. Perasaan yang baik akan wujud apabila kita bekerjasama. Jadi itulah, cikgu harap kamu faham, dan jangan lupa subscribe. Siapa murid-murid yang baru sampai ke channel cikgu ni, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk memberi semangat lagi kepada cikgu untuk membuat video-video pada masa akan datang. Okey, sekian sahaja. Bye.